Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Masih lagi kita diberi kesihatan dan juga kekuatan untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Dan sama-samalah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Minggu lepas kita telah dengar dah berkenaan dengan di antara adab-adab ataupun di antara cara ataupun tata tertib dan perlaksanaan, iaitu mengerjakan solat malam. Di antara perkara yang disunatkan bila mana kita ingin melakukan solat malam, dan yang pertama sekalinya adalah ketika mana kita sebelum pada tidur, hendaklah kita berniat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Seperti mana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man ata firasyahu," dan sesiapa yang mendatangi kepada katilnya, dalam arti kata nak tidurlah, wa huwa yanwi ay yaqum, maka hendaklah dia berniat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Fa yusalli min al-laili, dan dia berniat dari diri dia untuk mengerjakan sembahyang malam. Fa ghalabathu ainuh, namun dia pun terus tertidur hatta yusbih, sehinggalah pagi, sudah subuh dah. Kutiba lahu ma nawah, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat ke bagi dia iaitu apa yang diniatkannya. Wa kana naumu, dia ada pun tidur dia tu tadi, sadaqatan alaihi min rabbih, dianggap sebagai kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan di antara benda yang perlu kita lakukan bagi orang-orang yang ingin mengerjakan sembahyang malam, pertama sekali bila mana mendatangi katil, dan hendaklah dia berniat untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Sekalipun tak ada orang itu terlucuk, dia terlepas dan sebagainya, dah tidur tak khabar, dia penat terlajuk kerja seharian dan sebagainya, maka tidur dia tadi dikira sebagai kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya itu tadi. Bahkan yang keduanya, seseorang itu berusaha dan untuk menghilangkan rasa mengantuk pada mukanya. Bahkan dalam masa yang sama, sekiranya orang itu tadi mengantuk, dia terlajak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya dia falyarqud, supaya dia tu tadi kita kata sini tidur dulu semetai dalam mengantuk, kemudian menyambung kembali solat tersebut. Dan juga di antara perkara-perkara yang dituntut ataupun yang disunatkan bagi kita semua, iaitu adalah membangunkan keluarganya
agar dapat sama-sama mengerjakan semaya malam. Dan kita gerak orang tino kita ataupun ahli keluarga kita, ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu keluarga dah yang mana kita boleh jadikan iktibar dan juga contoh untuk keluarga kita dan untuk anak-anak kita semua. Dia ni daripada jemaah tabligh, dan daripada jemaah tabligh. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada beliau untuk didik anak-anak dia dah semaya berjemaah start daripada kecil lagi. Start daripada kecil, dia anak dia paling kecil sekali umur 4-5 tahun semaya jemaah tu. 4-5 tahun walaupun perempuan. Allahu akbar. Bukan jahatan ni perempuan. Dia semaya bersama dengan anak-anak dia hak tino. Anak dia hak tino hak paling besar jadi imam ataupun isteri dia sendiri jadi imam. Semaya berjemaah. Sama ada subuh, zuhur, asar, ngori, isya lagu tu lah. Bahkan dalam masa yang sama hak jahatan tu lebih lagi lah. Bunyi orang begak dah, bunyi orang begak. Siap-siap muka tahu dah ni. Tak pergi semaya gak. Siap lah. Kau mana? Tak pergi semaya jemaah jah. Dah, ayah dia ni seorang yang kita kata tegas, berdisiplin dalam didik ataupun tarbiyah anak-anak. Bahkan dalam masa yang sama, bukan sahaja semaya fardu dah, bahkan semaya malam. Dia didik anak dia start daripada kecil ni, bahkan semaya malam. Kalau semaya fardu, kalau kita berjalan dengan anak dia hak jatuh ni, bunyi orang bel sikit sudah cari masjid. Kau mana? Cari masjid. Pesan kita, jadi kita ni pula lu. Kau mana? Bunyi orang bel tak ada masjid selalu. Cari masjid untuk semaya berjemaah. Siapa setara tu? Buat apa urusan sekalipun, bunyi orang bel gelisah. Yang seterusnya semaya malam. Dia dididik, dia gerak, dia kejut anak dia, dia kejut bining dia, dia kejut semua ahli keluarga dia. Melainkan anak dia tadi ketika mana umur 4-5 tahun dia tak gerak lagi. Start umur 9 tahun masuk darjah 1 dia gerak. Untuk semaya malam. Allahu akbar. Ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Comel dah kalau kita buat lagu ni. Kalau kita boleh berusaha. Kadang-kadang ahli jemaah, isteri kita rumah ni rela bangun dah sebelum pukul 5 lagi. Kau mana? Bangun goreng nasi, dah bangun buat cakwe untuk anak-anak pergi sekolah. Namun lebih comel sekiranya kita boleh sebut kepada orang tino tadi, sebelum daripada buat kerja ataupun selesai buat kerja tu, sebelum daripada masuk waktu subuh, comel sekiranya kita boleh jaga semaya malam. Berapa rakaat sekalipun hak mampu pada asalnya. Berapa rakaat sekalipun. Buat 2 khafifatain mula-mula, lepas tu buat 2 rakaat, tutup dengan witir. Asalkan benda tu tadi kita buat secara istiqamah. Baik. Bahkan Nabi SAW menyarankan. Bahkan Nabi SAW dalam masa yang sama mendoakan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ke atas seorang lelaki yang mana bangun malam untuk mengerjakan salat malam. Wa aiqadha mara'atahu. Kemudian dia pergerak orang tino dia. Dan dia kejut orang tino dia untuk bangun mengerjakan semaya malam. Fa in abat, maka sekiranya isteri dia tu tak dienggan, tak bangunlah, gerak-gerak dah ke mana. Bangunlah mak weh. Lewat dah ni kita ni nak semaya malam pula. Sebentarlah. Ke mana? Orang tino sebentarlah, bagilah dulu. Sebentarlah. Maka Nabi SAW bersabda, fa in abat, sekiranya dia enggan untuk bangun, nadhaha fi wajhi hal ma'ah. Maka kita untuk lelaki ni boleh dah ambil air retik sikit di muka bini. Ambil air retik sikit di muka bini. Jangan sembul lah. Kau mana nak ambil sembul dengan gayung bukan dia. Perang besar kita. Kau mana tak berasak dapur trik ni.
Maknanya ambil air sikit getak supaya apa? Supaya dia sedar. Bahkan dalam masa yang sama Nabi SAW bersabda lagi, rahimallahu imra'an qamat minal laili fa sallat wa aiqadat zawjaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ke atas seorang perempuan yang bangun malam untuk mengerjakan semaya malam. Wa aiqadat zawjaha. Lepas tu dia gerak pula tok laki dia. Tadi tok laki gerak bini. Sekarang ni Nabi SAW mendoakan juga untuk bini hak gerak tok hak gerak tok laki. Tok laki jangan marahlah. Kau mana? Baik. Fa in abas, kiranya tok laki pula enggan. Hak gia bini kita suka. Kau mana? Ni gia kita pula ni. Nak gini. Nadahat fi wajhihi al-ma'a. Maka sekiranya suami itu tadi enggan, maka dia memercikkan air pada wajah suaminya sehingga terbangun daripada tidurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Baik. Seterusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha rajulu ahlahu min al-laili fa salliya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba lahu fi adh-dhakirin wadh-dhakirat." Yaitu bermaksud apabila seseorang itu membangunkan isterinya pada waktu malam, lalu keduanya mengerjakan solat sebanyak 2 rakaat bersama, maka mereka ditulis termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang sahih. Bahkan Al-Iraqi dalam Mughni berkata, hadis Abu Hurairah daripada Abu Sa'id dengan sanad yang sahih. Hadis yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika terbangun pada suatu malam, lalu beliau bersabda, "Subhanallah, ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة." Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Maha suci Allah, fitnah apakah agaknya yang diturunkan pada malam ini? Kekayaan apakah agaknya yang diturunkan pada malam ini? Siapakah agaknya yang suka membangunkan orang-orang yang tidur di dalam bilik-bilik tidur? Bahkan berapa ramaikah orang yang lengkap berpakaian di dunia, tetapi mereka bertelanjangan ketika mana pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu di dalam bab zaman yang terbelakang adalah lebih buruk berbanding dengan zaman yang terdahulu. Maknanya di antaranya zaman kita ni lah lebih buruk daripada zaman yang terdahulu. Bahkan jika seseorang mengantuk ketika mana mengerjakan semaya malam, bahasa dia lah muka kita ni dah siari bekerja, ada hak kerja kapung, dok kan ni, ada hak gaul seming, ada orang hak kerja dalam office, walaupun diulik dengan akon. Kau guna kita ni ngulik dengan siku. Kau guna kerja geng ni. Orang lain walaupun kita nampak tenang duduk atas kursi, sebenarnya mental dia orang penat. Pengalaman lah dah kita duduk kedai makan pekerja, ngajar di sekolah pun ngajar. Kau guna kita kerja kedai makan ni, kita penat tubuh, tapi mental kita alhamdulillah. Tubuh kita apa? Tubuh kita penat, tapi mental kita okey, tak penat.
Lepas pada tukar, kau gimana tukar bidang. Daripada restoran pergi ke mengajar di sekolah. Allahu Akbar ahli jemaah. Didik pelajar-pelajar dia darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kerana dia orang macam-macam. Kau gimana? Dia agak janggut ustaz, dia agak misal ustaz. Ustaz, janggut ustaz kalau koku. Kau gimana? Budak-budak. Jadi walaupun kita mengajar di sekolah ni setakat diri dah, pergi kapur, nulis di paper dan sebagainya, sebenarnya mental kita amat penat. Bila mana sudah mengajar tadi, kelik ni begitu letih. Ngajar habislah asal pasal di rumah. Kau gimana? Kelik di rumah pula, dia orang tua tak apa segar cara orang tua. Nak belek, nak nadoh lagi, nak mari masjid dan sebagainya. Sudah mengajar malam apa semua. Kadang-kadang ajak minum air. Kau gimana? Gergung-gergang sebelah lebih. Kelik di rumah penat, tubuh dah penat dah. Bini turun subuh, kau gimana? Dia jumpa lepas asas mata. Malam kelik bini tidur dah. Bini dah setengah. Turun dah. Baik. Jadi mungkin kadang-kadang kita ni bila mana itulah rutin harian kita, tubuh kita ni penat. Bila mana kadang-kadang kita bangun untuk mengerjakan semaya malam, bangun dah. Ada kadang-kadang ni dia akan mari tangan dia mengatuk. Dah mengatuk. Jadi dia kata sini, sekiranya seorang itu tak mengatuk ketika mengerjakan semaya malam, maka hendaklah dia menghentikan solatnya terlebih dahulu. Berhenti dulu, bukan teruskan. Berhenti dahulu untuk seketika. Kemudian tidur sehingga perasaan mengantuk hilang dan segar semula untuk mengerjakan ibadah. Sebab apa dia? Di antaranya khawatirlah. Sekiranya dia semaya malam itu tadi dia tak tahu apa dia baca. Moga mengantuk ni ke baca dalam keadaan senggup. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la ta'budu ma'budun. Kau mana tu kata kiabi. Sehingga ke kadang-kadang baca kita tadi kita patut rasa ayat mana kita baca. Berapa kali ulang dah. Baik. Maka dia kata sini sebaiknya orang hok lagu ni dia berhenti dulu semata, dia rehat dulu semata, tidur. Bila mana dia segar balik semaya, meneruskan ibadahnya. Cuma orang kita ni kalau dia tidur gak, kau gimana? Goliknya gak kelajuk lah. Baik, jagalah, kita jaga-jagalah. Gimana? Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Apabila seseorang bangun malam untuk mengerjakan semaya malam, kemudian terasa berat membaca Al-Quran sehingga dia tidak sedar apa dia baca. Hak dia baca tadi mai tukar. Kau gimana? Dia baca qul huwallah 3 kali ulang, dia tak habis lagi. Terjalan dah, mengatuklah tu. Baik. Lainlah kalau baca tukar tak ingat. Maka Nabi SAW bersabda, sekiranya orang itu tadi semaya malam dia ni siapa setara ni, falyattaji', maka sebaiknya dia tidur terlebih dahulu. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa hablum mamdudun baina sariyataini faqala ma hadha, qalu li Zainab tusalli idza kasalat aw fatarat amsakat bih faqalahu al-luh liyusalli ahadukum nashatah fa idza kasala aw fatara falyarqud. Pada satu malam, katanya Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Bila mana Nabi masuk masjid, maka Nabi dapati adanya tali yang terikat ataupun hok ditambah di antara dua tiang. Tali dia ditambah di antara dua tiang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Dan mahadha?" Tali dia ni Nabi tanya. Maka para sahabat menjawab, "Ia adalah kepunyaan Zainab ya Rasulullah. Jika Zainab penat atau mengantuk, maka dia berpegang pada tali itu.
Lantas Nabi SAW bila mana Nabi dengar penjelasan daripada para sahabat, lalu Nabi SAW bersabda, lepaskanlah tali itu. Nabi suruh supaya buat semula tali tu tadi. Lucu lah, Nabi kata lucu tali. Hendaklah seseorang itu mengerjakan solat ketika dia ni segar, dalam keadaan segar. Dan jika sudah terasa penat ataupun mengantuk, maka adalah baik baginya tidur terlebih dahulu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang keenam dikata sini, tidak boleh memaksa dan juga menyusahkan diri, dan oleh kerananya seseorang dikehendaki mengerjakan sembahyang malam sekadar kemampuannya, sekadar mana hak dia mampu. Sungguh pun demikian, seseorang tetap dikehendaki mengerjakannya dengan tekun dan tidak boleh meninggalkannya melainkan dalam keadaan darurat. Time paruk lah, letih sangat ataupun sakit dan sebagainya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa wallahi la yamillu Allah hatta tamillu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah semua amal itu mengikut kemampuanmu. Kerjakanlah semua amal itu mengikut kemampuan kita. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan berasa jemu untuk memberikan pahala, sehinggalah kamu sendiri yang merasakan kejemuan untuk beramal. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berasa jemu untuk memberikan pahala kepada hambanya, sehinggalah kita sendiri akan berasa jemu untuk beramal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala adwamuhu wa in qalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, amal perbuatan manakah hak paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal hak lagu mana hak paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adwamuhu wa in qalla, iaitu adalah amal hak berterusan kita buat walaupun sedih, walaupun sedikit. Ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni menunjukkan kepada kita, iaitu di antara amal perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan. Kadang-kadang ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kadang-kadang kita ni dalam beramal, kita ni stay buat sekaligus amalan tu tadi. Bila mana dah buat sekali, kita berhenti lama sekali buat. Kau ke mana? Buat tu banyak lah, comel lah. Banyak tu buat tu comel lah. Tapi sebenarnya di antara cara yang lebih comel lagi adalah amalan yang kita lakukan secara berterusan walaupun sedih, walaupun sedikit. Ataupun istiqamah. Biasanya boleh puasa lah dah. Boleh puasa lah biasanya. Kita kata Quran boleh tu habis ring. Kau gimana? Udung nak hari 40 kali khatam dah hamba ni. Kau gimana? 40 kali khatam. Habis dah 30 ataupun 29 Ramadan. Quran tu tadi dia pun tak tinggi sikit. Kau gimana? Dah bila? 100 hari lagi masuk puasa pula baru temu. Kau gimana? Baru balik semula. Ahli jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi berkenaan dengan tajuk kita ni beramal, tajuk kita melakukan amalan, perlu kita sedar bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang berterusan, dilakukan secara istiqamah. Tak apalah kita baca hari ni Quran tak banyak kita boleh baca semuka
dalam masa yang sama, bila mana semuka kita baca tu tadi, comel sekiranya kita memahami di antara isi kandungannya untuk kita untuk kita beramal. Paling tidak ahli Jumaah, apa yang kita baca pada hari ini, sedikit sebanyak kita mengetahui isi kandungannya, kita faham di antara apa yang kita baca. Dia beza ahli Jumaah dia. Di antara benda yang kita baca kita memahami, dia juga benda yang kita baca ni yang kita tidak faham. Kalau seseorang itu dia sebut, ambo ni dengar Quran tu tak diserah, sedih dah. Kau gimana? Padahal orang tu baca ayat azab. Kau gimana? Orang tu baca ayat azab, dia kata dengar Quran ni Allah sedih. Orang tu baca ayat gembira pun dia sedih juga. Kau gimana? Ni kita kata perbezaan lah di antara orang yang dengar bacaan Al-Quran, dia faham, dan juga sebaliknya. Jadi sini comel sekiranya kita baca Quran itu tadi, kita sendiri boleh memahami di antara maksud-maksud tersebut. Apakah di antara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut? Apakah di antara kita kata sini istifadah yang kita boleh ambil daripada bacaan tersebut, walaupun tidak banyak. Baik. Seterusnya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, janganlah kamu meniru perbuatan si fulan itu, yang mana dahulunya dia gemar bangun untuk mengerjakan solat malam, tetapi kini dia terus meninggalkannya. Dulu pada asalnya si fulan, dan Nabi sebut si fulan, Nabi tak sebut orang, Nabi tak sebut nama. Nabi sebut dia ni adalah seorang yang istiqamah, gemar untuk bangun mengerjakan sembahyang malam. Namun sekarang ni dia terus meninggalkannya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta asbaha, qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, katanya ada seorang lelaki yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia tertidur sehinggalah pada pagi hari, jenera dah sehingga pagi. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, lalu beliau bersabda, orang itu telah dikencingi oleh syaitan di telinganya. Orang ni dia telah dikencing oleh syaitan di telinganya. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu di dalam kitab Permulaan Makhluk, di dalam bab di antara sifat iblis dan juga bala tenteranya. Ni di antara perangai syaitan dan juga iblis. Baik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah dari Umar, dari ayahnya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahnya, "Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal laili." Baik, satu ketika Salim bin Abdullah bin Umar, jadinya Salim ni anak kepada Abdullah, cucu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ayahnya, "Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal laili." Sebaik-baik orang adalah Abdullah ibnu Umar sekiranya dia sentiasa bangun malam untuk mengerjakan solat.
Qala Salim, maka lepas daripada tu katanya Salim, fakana Abdullahi, sejak daripada tu Abdullah ibn Umar la yanamu minal laili, tidak pernah tidur malam illa qalil, melainkan hanya sekejap sahaja. Bila mana Abdullah ibn Umar dia dengar Nabi SAW menyatakan sedemikian, iaitu sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar sekiranya dia bangun untuk mengerjakan solat malam. Baik, kita masuk pada waktunya. Solat malam boleh dikerjakan di permulaan, pertengahan atau penghujung malam, iaitu dengan syarat sesudah daripada mengerjakan solat Isya. Ketika menceritakan sifat Rasulullah SAW, iaitu di dalam mengerjakan solat malam, Anas radhiyallahu anhu berkata, ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'aynahu wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu wa kana yasumu minasy syahri hatta naqul la yuftiru syai'an wa yuftiru hatta naqul la yasuma minhu syai'an. Katanya Anas radhiyallahu an, apabila kita ingin melihat Nabi SAW mengerjakan solat malam, maka di saat itu pasti kita dapat melihatnya. Dan bila sahaja kita hendak melihatnya tidur, maka di saat itulah pula kita dapat melihatnya. Apabila berpuasa, maka beliau sentiasa melakukannya hingga kami mengira bahawa beliau tidak pernah berbuka. Tetapi kalau sudah berbuka, maka kami pun menduga seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga An-Nasai. Katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salat tahajud Rasulullah SAW tidak ada ketentuan waktunya. Beliau mengerjakannya bila ada waktu lapar ataupun waktu senang. Ini katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu di dalam Fathul Bari. Baik, waktu yang paling afdal, sebaik-baik waktu mengerjakan solat malam, yaitu ketika sepertiga malam akhir. Berikut ini adalah dalil-dalilnya. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni faghfir lah. Yaitu bermaksud setiap malam Tuhan kita Azza wa Jalla turun ke langit pertama ketika sepertiga malam akhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada masa itu sesiapa yang berdoa padaku pasti aku memakbulkan. Sesiapa yang memohon padaku pasti aku akan beri keampunan. Sesiapa yang memohon padaku pasti aku akan beri. Dan sesiapa yang meminta ampun padaku pastilah aku akan mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dalam kitab Tahajjud, di dalam bab doa dan juga solat di penghujung malam. Maknanya di antaranya sunat untuk kita berdoa, bahkan dalam masa yang sama dituntut untuk kita mengerjakan solat malam. Hadis yang kedua, satu ketika Abu Muslim bertanya kepada Abu Dzar, ayyu qiyamil laili afdal? Soalan minggu lepas lah, waktu yang paling afdal. Hadis yang pertama tadi menunjukkan kepada kita, iaitu 1/3 daripada akhir malam. Maknanya kita bagilah start daripada malam tu pukul berapa? 7 dah, sehinggalah pukul berapa pagi
kita letak dia sehingga contoh subuh lah, waktu subuh, malam hingga subuh, kemudian kira berapa jam total, kita bagi dengan 3, kita ambil 1/3 akhir malam. Baik. Abu Muslim bertanya kepada Abu Dzar, ayyu qiyamil laili afdalu? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, faqala jawfal lailil ghabiri wa qalilun fa'iluh. Baik. Iaitu bermaksud, bilakah solat malam itu lebih afdal dikerjakan? Maka Abu Dzar menjawab, aku pernah bertanya demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, iaitu ketika tengah malam yang terakhir, tetapi sedikit sekali orang yang mahu mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Hadis yang keempat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salatu ilallahi salatu Dawud. Dan juga solat yang paling disukai oleh Allah iaitu adalah solat yang dikerjakan oleh Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili, kerana beliau tidur separuh malam. Wa yaqumu thuluthahu, kemudian bangun pada 1/3-nya. Wa yanamu sudusahu, kemudian tidur lagi pada 1/6. Wa kana yasumu yauman, dia adalah Nabi Daud alaihi salam berpuasa. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Maknanya dalam erti kata sini, puasa sehari, kemudian esok tak puasa, lusa puasa, esok tidak puasa, begitulah seterusnya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis, iaitu selain daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ada jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita di antara dia amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di antaranya adalah puasa dan juga solat. Bahkan dalam masa yang sama, dia kalau kita tengok berkenaan dengan tajuk puasa di sini, puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari. Jadi persoalan sekarang ni, lagu mana dengan bab puasa 3 bulan? Puasa 3 bulan tu menjadi perbahasan tu. Melainkan puasa hak wajib lah, hak tu memang dia lah hak wajib tu. Bila mana ini adalah puasa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya puasa lagu ning lah. Dah. Baik. Bukan kita cari berkenaan dengan tajuk puasa 3 bulan seterik pun Nabi tak buat. Baik. Jumlah bilangan rakaatnya, solat malam tidak mempunyai bilangan rakaat yang tertentu. Dengan demikian, jika seseorang mengerjakan solat sunat witir 1 rakaat setelah daripada solat Isya, maka orang itu sudah dikatakan mengerjakan solat malam. Hadis yang pertama seperti mana daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu an, katanya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal laili ma qalla aw kathura wa naj'ala akhirat dhalika witran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengerjakan solat malam, sama ada jumlah rakaat sedikit maupun banyak, dan kami dikehendaki mengerjakan solat witir sebagai penutupnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Al-Bazzar. Pengarang Majma' Az-Zawaid berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan juga Al-Kabir, dan juga Abu Ya'la. Bahkan beliau berkata, katanya pengarang Majma' Az-Zawaid, Samurah telah menganggap hadis ini adalah sebagai hadis yang marfu'. Maknanya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi
tu'dalu bi asyrati alafi salatin wa salatun fil masjidil harami tu'dalu bi mi'ati alfi salatin wa salatu bi ardir ribati tu'dalu bi alfi salatin wa aktharu min zalika kullihi rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil laili. Satu kali mengerjakan solat di masjidku ini sama nilainya dengan, baik, dia kata sini sama nilainya dengan mengerjakan 10,000 solat. Satu kali mengerjakan solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 solat. Solat di medan jihad sama dengan 2 juta solat. Tetapi yang lebih banyak dari kesemua itu ialah 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang ketika mana di waktu malam. Baik, besar fadilah ni, tapi adakah hadis ini sahih? Baik, dia kata sini hadis ni diriwayatkan oleh Abu Shaykh dan juga Ibnu Hibban di dalam kitabnya Ats-Tsawab. Tetapi Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib tidak memberi sebarang komen berkenaan dengan hadis ni. Baik, ada nota kaki. Pengarang At-Targhib jilid pertama pada muka surat 430 berkata, diriwayatkan oleh Abu Shaykh dan juga Ibnu Hibban di dalam At-Tawab, di dalam Ats-Tsawab. Al-Iraqi berkata sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ni dhaif. Baik, Abu Walid As-Saffar dalam kitab As-Salah sebagai komen ke atas hadis Al-Auza'i dengan berkata, aku pernah mendatangi Yahya, lalu beliau menyebutkan sanad sebuah hadis kepadaku, tetapi beliau ada mengatakan pada bahagian yang pertama 1,000 dan pada bahagian kedua pula dengan berkata 100. Di dalam Al-Mughni an Hamli Asfar oleh Al-Iraqi. Baik, apa pun dikata sini sanad hadis ini adalah dhaif. Maknanya kita ambil hadis-hadis sebelum ni lah, hadis-hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga Al-Bazzar. Dia kata hadis ni katanya pengarang Majma' Az-Zawaid, Samurah telah menganggap hadis ni adalah hadis yang marfu'. Baik, yang ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatil laili walau rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengerjakan solat malam sekalipun hanya 1 rakaat. Diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Kabir dan juga Al-Awsat. Namun dia kata sini dalam Majma' Az-Zawaid dinyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, iaitu di dalam Al-Kabir dan juga Al-Awsat. Di dalamnya terdapat Husain bin Abdullah dan beliau dikategorikan sebagai perawi yang dhaif. Dhaif lah hadis ni, dhaif. Ada pun yang lebih afdal. Ada pun hak comel sekali, hak molek sekali lagu mana? Ialah mengerjakan solat malam secara berterusan sebanyak 11 atau 13 rakaat. Di samping itu seseorang juga boleh mengerjakan solat tersebut secara bersambung atau secara terpisah, seperti mana kita dengar pada sebelum ni. Di antaranya bila mana kita bangun malam dan Nabi SAW suruh supaya kita buka dulu iftatah, dia buka dulu semaya dulu 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat hok ngeh. Seperti mana hadis yang membincangkan berkenaan dengan semaya Nabi SAW. Dia Nabi semaya Nabi tak berhenti melainkan pada rakaat ke berapa? 2 terakhir. Kau mana? 2 terakhir. Nabi tahiyat, lepas tu Nabi bangun pula, sambung pula. Rakaat seterusnya Nabi duduk tahiyat akhir. Barulah Nabi SAW buisaleh. Ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita di antara kepelbagaian cara mengerjakan sembahyang malam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di samping itu, seorang juga dibolehkan mengerjakan solat tersebut secara bersambung atau secara terpisah.
bersambung pun boleh ataupun secara terpisah pun boleh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la ghairihi an 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al al husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira faqala ya Aisyatu inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah solat malam sama ada di bulan Ramadan atau di bulan yang selainnya daripada 11 rakaat. Katanya Aisyah, dia dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah semaya malamnya melebihi daripada 11 rakaat. Beliau mengerjakan solat 4 rakaat dan kamu tidak perlu menanyakan kehebatan lamanya waktu semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke depan lagi kita akan temulah siapa ada di antara sahabat yang bertukar. Baik. Kemudian beliau mengerjakan solat sebanyak 4 rakaat. Dan kamu tidak perlu menanyakan kehebatan dan panjang waktu solat yang dikerjakan. Lalu beliau mengerjakan solat sebanyak 3 rakaat. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu tidur sebelum berwitir? Maka Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, walau kedua-dua mataku tidur, namun hatiku tidak pernah tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dalam hadis ini menunjukkan Nabi mengerjakan 4 rakaat. Seterusnya Nabi mengerjakan pula 4 rakaat, yang seterusnya sebanyak 3 rakaat. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad katanya, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajadatin. Saya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam iaitu sebanyak 10 rakaat. Dan kemudian diakhiri dengan solat witir iaitu sebanyak 1 rakaat. Baik. Di hadis yang kedua ni menunjukkan kepada kita Nabi SAW mengerjakan semaya malam iaitu sebanyak 10 rakaat dan seterusnya dan Nabi mengerjakan witir sebanyak 1 rakaat. Tajuk yang terakhir pada malam ni iaitu berkenaan dengan lagu manakah dan bolehkah tidak mengqadha salat malam. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu bil laili min waj'in an ghairi shalla min an-nahari 12 rak'atan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat mengerjakan solat malam ataupun kerana sakit atau lain-lain, lalu beliau mengerjakan solat di waktu siang iaitu sebanyak 12 rakaat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis, iaitu melainkan Imam Bukhari, Imam Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba ka'annama qara'ahu minal laili." Sesiapa tertidur sehingga meninggalkan wiridnya atau sesuatu yang biasa dikerjakan pada waktu malam, semaya malam lah di antaranya, lalu dia mengerjakannya antara solat fajar dengan solat zuhur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalnya bagaikan beribadah, iaitu di waktu malamnya. Baik, lalu dia mengerjakannya antara solat fajar dengan solat zuhur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalnya bagaikan beribadah di waktu malam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu dalam kitab solat orang yang bermusafir, di dalam bab di antara himpunan-himpunan solat malam. Bahkan Imam An-Nasai, hadis ini di antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, iaitu di dalam kitab Qiyamul Lail dan juga mengerjakan solat sunat di siang hari.
di dalam bab bilakah seseorang semestinya mengqada solat malam apabila tidak dikerjakan kerana tertidur. Sebab ke depan sikit lagi di antaranya juga dah. Kalau Syekh Said Sabiq rahimahullah di antaranya dibawa dikaitkan juga. Di antara 12 rakaat ni dengan solat duha. Solat duha tu sendiri pun diperbahaskan lah, diperbincangkan apakah kaitannya di antara dengan mengqada dan semaya malam. InsyaAllah berkenaan dengan tajuk ni. Bila mana kita sampai daripada tajuk solat duha, barulah kita nampak berkenaan dengan apakah di antaranya kaitan duha dan juga mengqada semaya malam. Ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan insya-Allah daripada minggu depan kita akan sambung, iaitu berkenaan dengan satu tajuk dan mengerjakan solat malam ketika mana di bulan Ramadan. Lagu mana dan pensyariatan di lagu mana, apakah keutamaannya, dan juga bagaimanakah boleh berlakunya, dan perbezaan pendapat sehingga ada yang mengerjakan 20, ada yang mengerjakan 8. Bahkan kalau kita tengok sini di antara ulama perbahaskan bilangan rakaat ni, ada pendapat ulama sehingga 30 rakaat. 30 rakaat. Lagu mana hak jadi siapa banyak gini semua ni? Hak 8-20 pun tak cakap nak bagi kata tu. Kau mana? Hak dia mau buat 8, hak buat 20, dia kata buat 8 malah. Ndak ngene. Tak selesai. Jadi tajuk ni insya-Allah kita sambung minggu hadapan, kita akan sama-sama dengar lagu mana semua ini diperbahaskan. Bahkan kalau kita tengok sendiri di Saudi sendiri mengerjakan sebanyak 20. Kau mana? Di Saudi buat 20. Jadi di antara punca dan sebagainya, insya-Allah kita akan bicarakan benda ni pada minggu hadapan. Panjang umur murah rezeki insya-Allah. Jadi sekiranya ada soalan dia berkaitan dengan dan semaya malam dan sebagainya, kita buka lah insya-Allah. Ya. Soalan tak ni kita semaya sunat subuh, sunat fajar. Benda tu memang catat ke amalan kita tu seperti sama dengan kita semaya malam. Walaupun kita tak semaya malam, ada benda tu catat ke kita juga. Walaupun kita tak semaya malam, maknanya sengeling dia buat sehari. Nabi sebut dah, man nama an hizbi, orang hak tertidur daripada kebiasaan hak dia buat. Tu syarat lah tu. Bagaimana? Orang hak sekala duk atik semua duk buat, tiba-tiba sehari tu dia penat dah, kepenatan dan sebagainya, sehingga bangun-bangun kabar-kabar subuh. Hak tu lah. Bukannya orang hak sengaja cari tu, tidak, tapi orang yang biasa melakukannya dengan istiqamah. Tak ada hak tu dia pun ratik pula lek siang hari. Seperti mana kita bincang dulu tajuk semaya sunat ni lah, semaya sunat rawatib lah. Semaya sunat rawatib. Orang-orang istiqamah jaga, tiba-tiba sampai sehari tu ada hijau. Nak turun mari semaya zuhur, tiba-tiba dia mau sapa di rumah. Kita pun kecek sementara, tak apalah, hamba tinggal dulu nak pergi semaya dah ni. Kita ni duk ratik hari-hari dah, duk buat 4 sebelum ataupun 2 selepas. Dok gini, 4 sebelum 2 selepas ataupun 2 sebelum. Baik, tak ada nak buat ke siapa-siapa masjid tak imam semaya. Sudah semaya tu dia boleh semaya lah. Sudah pada semaya zuhur tadi dia qada, dia nak ganti pun boleh. Kau ke mana? Ataupun contoh hak lepas zuhur tu, sudah lepas zuhur tu ada hijau, kau ke mana? Belorak ada hijau, tak ada. Maka boleh lah ketika dia buat pada waktu lain, dia qada pada waktu lain, di antaranya waktu asar, lepas daripada asar dah. Kan ada hadis kan, ketika mana Nabi SAW ditanya oleh salah seorang isteri dia, ya Rasulullah, semaya ke dia ni 2 rakaat lepas asar ni. Nabi pun sebut, Nabi kata sepatutnya semaya ning aku buat selepas daripada semaya zuhur. Selesai pada semaya zuhur, aku didatangi uti Abi Malin. Sahabat-sahabat wak mari harta ni, ghanimah dalam pasal perang. Wak mari letak depan Nabi, ya Rasulullah, iqsim ya Rasulullah. Disuruh supaya Nabi SAW bagi harta tersebut. Jadi bila mana Nabi SAW bagi, Nabi tak ada lagi nak semaya sunat ba'diyah. Kemudian bila mari biasa semaya tadi tak buat lagi.
Jadi Nabi SAW sebut dia tak setinggal semaya dia ratik selama ni duk buat semua. Jadi Nabi buat lepas daripada semaya asar. Jadi lagu itulah berkenaan dengan tajuk ni. Man nama an hizbi. Siapa-siapa hok tertidur daripada kebiasaan hok dia duk buat malam hari, maka sekiranya terlucu, dia boleh buat di antara waktu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencatat ke amalnya, kebaikannya, iaitu beribadah ketika mana di waktu malam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu dalam bab seseorang yang tidak sempat mengerjakan sembahyang malam lalu diqada ketika mana siarinya. Maknanya jangan kita salah faham kita pergi buat kita tak sembahyang malam, kita sembahyang siari pun boleh. Kau gimana? Nyanyo li ustaz ngajar. Kau gimana? Nyogomo hak tu nak hari ataupun semaya hak sepatutnya sebelum subuh. Hak ni hak kita rusing sebenarnya hari Jumaat. Ada seorang sahabat dah, dia mari siapa masjid subuh. Di siapa masjid, dia tengok Nabi semaya, dia pun semaya. Semaya. Sudah semaya subuh, dia pun bangun, dia pergi belakang, dia pun semaya 2 rakaat. Nabi tanya, semaya ke dia? Semaya ke dia? Nabi tanya. Maka sahabat tadi jawab, ya Rasulullah, hamba tadinya siapa-siapa masjid tengok orang semaya dah. Jadi hamba semaya lah. Jadi semaya hamba 2 rakaat ni, semaya hamba tak buat lagi sebelum subuh tadi lah. Tak ada subuh tadi tu. Jadi buat learning. Kita kena pergi hari Jumaat berkenaan dengan tajuk ning. Kita kata sini qada. Maknanya orang yang betul tak ada lah nak buat qabliyah ni sebelum. Bukannya dia duk buat apa semua kau ke mana? Dibuat kerja-kerja lain apa semua, menyebabkan dia tak ada, tu tak kira lah. Hak ni sepatutnya orang hak betul-betul jaga semaya tu tadi. Lepas tu dia tak ada nak semaya, sebab apa? Dia siapa-siapa tak ada dah. Boleh dia buat selepas daripada tu. Kita takut orang salah faham lagu ni. Orang salah faham dia tu jenis mari lewat sama masjid. Mari lewat masjid, siapa tu imam Allahu akbar dah, memang tak ada semua lah nak semaya sunat. Tiba-tiba dijadikan satu amalan istiqamah, dia buat semua lagu tu. Dia mari masjid lewat, dia semaya sunat 2 rakaat lepas pada semaya subuh. Dia berhujah dengan hadis tadi. Tu tak kena lah. Ni orang hak betul-betul orang hak jaga. Cuma dalam fiqh sunnah dia kata sama ada orang itu tadi istiqamah ataupun tidak. Dalam fiqh sunnah Syekh Sabit dia sebut lagu tu. Tapi sebenarnya kita tengok kepada hadis Nabi tadi, Nabi kata dia tak setinggal lah semaya hak dia biasa duduk buat semua tu di antara sebab yang menunjukkan bahawa amalan hak dilakukan secara istiqamah sebelum, sekiranya satu ketika kita terlucuk daripada melakukannya, kita boleh buat selepasnya. Dah ahli Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada soalan ya? Ya. Saya tanya Ustaz itu, apakah hukumnya ataupun apakah kesannya terhadap solat kita? Kalau sekiranya tengok kita solat tu, kita menguak. Ustaz kata tadi kalau kita melantuk itu, kadang-kadang baca kita tunggu bulan kali betul apa tak lagi apa kali itu muat. Apabila kita muat, utama sekali bab muat ni, adakah kita kena berhenti semasa kita muat tu? Okey, lepas habis muat baru kita teruskan baca yang sama ada Al-Fatihah atau surah. Sebab apa saya perhati, kita perhati utama sekali waktu habis Jumaat. Kalau habis Jumaat kadang-kadang dia membaca dia muat pun tak tahu tak boleh baca. Nah tu amat tanya tu belah mana terhadap ihsan ada solat itu. Nak berhenti dulu. Baik. Hadis Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia dalam hadis ni Nabi sebut supaya kita memberhentikan solat falyargud. Maknanya gini dah, dia selesai semaya dia, lepas tu dia rehat. Dia selesai semaya dia, lepas tu dia rehat. Selesai semaya dia hok bilangin rakaat hok tadi tu. Selesai ke bilangin rakaat hok dia semaya tadi tu. Contoh dia semaya sekarang ni, Allahu akbar. Dia semaya, baik. Oleh kerana dia tadi terlalu mengantuk, dia selesai dah dulu. Ataupun contoh sebelum daripada dia mengerjakan solat, dia sendiri berasa mengantuk, rehat dulu. Lepas pada cuci muka apa semua, tak gerak lagi ni, rehat dulu sebentar. Solat berjemaah lah maksud namanya. Ya. Kalau berjemaah dia baca yang dia waktu solat berjemaah bukan seorang-seorang ya.
Solat. Kalau semaya fardu. Fardu. Oh, baik, kita ingat kebab semaya malam. Baik. Contoh semaya fardu. Dia kena meneruskan semaya dia. Terus semaya. Meneruskan semaya ni perbincangan ni dalam berkenaan dengan tajuk semaya malam. Dalam tajuk semaya malam. Ya. Semaya dah. Baik. Kita tengok semaya, kita menguak. Ada bila menguak baca kita memang lari dia ustaz. Makna tu. Teruskan semaya. Teruskan semaya. Tapi baca ada bukti dah. Baca. Masa baca tu berhenti lah. Cuma nyali Jumaat tengoklah baca tu baca gori dia. Kalau contoh berkenaan dengan semaya berjemaah, kalau kita bicara berkenaan dengan baca suratul Fatihah, contoh suratul Fatihah. Dah. Baik. Kalau kita semaya berjemaah, imam yang membacanya dengan suara yang kuat, kita memadai untuk memerhatikan bacaan imam sahaja. Memadai. Kalau kita bicara berkenaan dengan tajuk semaya, tadi kita sendiri menguap. Satu menguap ni memang kena tutup mulut lah, jangan sebut dan sebagainya. Ini di antara yang dilarang. Baik, ini di antara yang kita kata sini Nabi suruh supaya bila mana menguap, satu, jangan sebut dah. Kedua, hendaklah kita menahannya, tutup mulut. Baik, kalau kita kata sini berkenaan dengan bila mana menguap tu tadi, adakah kita perlu memberhentikan solat, meneruskan solat semaya kita berimam, melainkan berlakunya perkara-perkara yang membatalkan solat. Ni untuk semaya fardu. Kau lagu mana soalan di Jumaat? Masalah dia betul email sendiri. Masalah tu email tu semua. Makna dia kalau sudah baca tu rasanya dah. Masa kita baca dalam Fatihah tu, kita pun menguap. Fatihah tu sudah tak kira dah misalnya. Jadi ada kena baca lah kadang yang tak betul huruf begini. Maksudnya seperti itu sudah. Maksud saya mana apa waktu kita tengah baca surah, ketika belajar baca itu tengah baca surah kita tutup rumah. Jadi semasa kita muat mana kita berhenti muat doa tu, pada kita sambung balik surah kita tengah baca ataupun teruskan dulu. Baik. Kalau kita tengok dari segi logik ustaz, apabila kita muat, okey, makna dari segi kapo makna ataupun dari segi baca tadi kapo semua betul lah, lagi dah memang lagi tu. Betul lah. Hari Jumaat tu sebut betul lah. Cuma satunya kita kata sini nak kata lagu mana berkenaan dengan tajuk mengatuk dalam semaya ni, sepatutnya bila kita semaya ni, sebab Nabi sebut kan, sebaiknya orang hak semaya ni dia kena selesai dululah masalah-masalah ni masalah tak cekak dan sebagainya. Satu, maknanya berusaha. Sekiranya kita semaya juga, dia juga perasaan mengatuk tu tak dimari. Perasaan mengatuk tu tak dimari. Kalau kita dah sampai satu tahap, tidak boleh nak membezakan bacaan di antara satu sama lain. Baca pun jadi terabur, hak tu masuk ni, hak ni masuk ni dan sebagainya. Apa pun kita kena meneruskan semaya tersebut. Semaya tersebut kena diteruskan. Sebab benda-benda untuk memberhenti solat ini, di antaranya dia ada perkara-perkara dah. Kalau kita bicara berkenaan dengan tajuk menahan diri daripada kencing dan juga maknanya hadas lah, hak tu ada perbincangan. Hak tu ada hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan di antara semaya seseorang itu tadi, di antara perkara yang Nabi larang, iaitu adalah seseorang menahan diri dia daripada apa dia? Satu, buang angin. Yang kedua, kencing. Dan juga menahan diri dia daripada berok. Sebab itulah orang yang paling faham berkenaan dengan tajuk fiqh, berkenaan dengan tajuk semaya, iaitu adalah orang yang menyelesaikan masalah semua tu tadi sebelum daripada mengerjakan solat. Daripada mengerjakan solat ini barulah terbatal dia pun. Ini kita kata sini barulah dia boleh memberhentikan semaya dia, selain daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Sebab di antaranya tidak sempurna semaya dia tu tadi sebab menahan diri dia daripada perkara-perkara tersebut.
Adapun perbuatan hak lain tadi seperti mana mengantuk dan sebagainya, contoh di waktu subuh dan juga sebagainya, ketika mana penat, ketika mana menguat, wallahu alam lah, hak tu terpulang kepada ahli jumuh lah. Kita sendiri setakat semaya ni lah, tak ada lah siapa setara tu, tak ada lah siapa kita punya baca tu tak tahu kala, tak ada, melainkan betul-betul mengantuk. Dia orang hak mari semaya di masjid tu sendiri pun tak ada lah sehingga kita kata mengantuk dia tu tadi terlalu sangat, tak ada. Lebih-lebih lagi kecuali hak biasanya hak biasalah budak lah yang berlaku. Bukan kita sendiri pun sampai budak, betul lah kita alami benda ni, kita lalui. Tapi learning kita tidak melaluinya, kerana kita sendiri berkenaan dengan tajuk ni telah kita tahu dan juga kita sedar. Dan di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita selamat daripada keadaan tersebut. Wallahu taala a'lam. Cumanya kalau bab semaya tadi, bacaan dan juga sebagainya, kita berhenti dulu, patut kita baca semula. Namun sekiranya kita semaya berjemaah, contoh suratul Fatihah, contoh kita baca suratul Fatihah dan sebagainya. Suratul Fatihah ni perbahasa ulama lah, kalau tu imam sendiri baca derah, kalau tu imam sendiri baca derah. Kita dah bahas dulu benda ni dah. Bacaan Imam Syafi'i sendiri dia ada dua pendapat. Dia ada pendapat dia yang qadim dan juga qaulul jadid. Bila mana tu imam baca dengan suara yang kuat, tu imam baca dengan suara yang kuat, maka sini di antara salah satu pendapat makmum tidak perlu untuk membacanya, memadai dengan mendengar, melainkan pada rakaat-rakaat yang dibaca oleh imam dengan suara yang perlahan. Imam Syafi'i sendiri berkenaan dengan tajuk ni dua dah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita kata sini mungkin hak ni di antara benda-benda yang perlu kita tahu dah. Wallahu taala alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi.